100 degree C 1 atm. Sebab tak ada perubahan pressure, so kita assume P dia kat sini constant 1 atm, 1 atm, 1 atm. So kat sini kita akan label dia sebagai H1. Lepas tu kita akan notate kat sini H1 dia berapa. Okey, kalau dia ada perubahan, let's say lah kita ada tadi water, liquid 10 degree C 1 atm. Nak pergi kepada water vapor 100 degree C 1 atm. So kat sini labelkan sebagai H2 lah sebab ini dah ada H1, H2. So kat sini untuk kita bawa water liquid pergi kepada ni, kepada liquid water vapor 100 degree C 1 atm, kita kena bawa dia pergi, kita kena refer kepada table B1. Maksudnya dekat table B1 dekat mana? TM dan juga TV. Buka table B1 awak, tengok water. So maksudnya kat sini kita akan bawa liquid pergi kepada vapor. So maksudnya kita kena tahu berapa suhu air untuk dia jadi vapor. Tengok dekat table B1, bujuk table B1 dekat awak punya appendix. Cari compound water, berapa dia punya temperature untuk dia jadi berubah phase. Okey, tengok table B1. You all ada table B1 kan? Okay, dekat table B1 kita ada compound, formula, chemical formula, molecular weight, SG specific gravity, lepas tu TM. TM ni adalah T melting. T melting ni adalah perubahan daripada from solid to liquid. And HM adalah perubahan entalpi energi yang digunakan untuk menyebabkan compound tu melting. Maksudnya daripada solid kepada liquid, dia melting daripada suhu yang berkenaan. Contohnya kat sini, acetic acid. Acetic acid dia kata melting dia pada 16.6 degree C. Dan energi ataupun heat yang digunakan untuk dia melting, perubahan phase tu adalah 12.09. Dan dari dia pergi juga increase kepada T boiling 118.2, maksudnya daripada liquid pergi kepada vapor. Dan energi dia ataupun entalpi dia, heat of vaporization dia adalah 24.39. Di dalam kes kita yang ni, kita tengok water. Tengok water dekat muka surat last, second last dekat table B, muka surat last table B1. Dia kata water melting pada suhu kosong. Tapi dalam keadaan kita, dia dah 10 degree C. So maksudnya dia adalah dalam keadaan liquid. That's why dia betul liquid 10 degree C 1 atm. Dan dia boiling. Boiling dia pada 100. Tapi pada 100, okay, liquid 100 degree C 1 atm. Okay, pada condition ni, kita kena bawa water ni pergi kepada suhu yang berkenaan. Baru kita boleh membenarkan perubahan phase change. Vapor 100 degree C 1 atm. Okay, yang ni samalah dengan ni. So let's say lah saya letak dia kepada 120 lah kat sini. 110. Okay. So maksudnya kat sini, kita kena bawa dulu compound kita, chemical kita, pergi kepada suhu yang membenarkan perubahan phase tu berlaku. Dalam kes kita water, perubahan phase tu berlaku pada 100 degree C. Lepas tu baru kita pergi kepada suhu yang berkenaan. So dalam kes ni, kita punya perubahan phase ataupun perubahan change, dia tak boleh berlaku dua-dua serentak. Okay, awak tengok kat sini Ini nama compound, ini liquid. So yang hanya berlaku pada temperature. Pressure masih lagi sama. Untuk ke sini, phase sahaja yang berubah, tapi temperature dengan pressure masih lagi sama. Untuk kes ni, temperature berubah, pressure dengan phase masih lagi sama. Okay, untuk kes macam ni, memang ini adalah kita dah labelkan dia sebagai hypothetical path. So untuk kita kira, okay, untuk kita kira perubahan entalpi, ya Allah. Okay, untuk kita kira kat sini, ini let's say lah kita labelkan dia sebagai H2.
Kat sini kita akan dilabelkan dia sebagai H21. Ini sebagai H22. Kat sini sebagai H23. Yang mana untuk kita kira H21 kepada H22, daripada sini condition reference state ini adalah reference state, ini adalah condition state. So, daripada reference state nak pergi kepada suhu yang membenarkan phase change tu berlaku, bila ada perubahan temperature, kita kena guna integrate Cp dt. Cp kat sini, ini adalah reference state, pergi kepada condition state kat sini. Condition state pada suhu ini. So, maksudnya kat sini adalah 10 degree C pergi kepada 100 degree C. Okay, yang mana kat sini pula perubahan phase. Bila perubahan phase daripada liquid pergi kepada vapor, kita akan refer mana? Kita akan refer terus kepada delta HV. Dekat mana? Table B1. Dan kalau untuk yang ni, temperature change, kita sama dengan keadaan ni. Bila temperature change, Cp dt, reference state kepada condition state. Reference state kita kat sini adalah 100 degree C, to the condition state adalah 110 degree C. Mana nak dapat nilai Cp? Nilai Cp kita dapat dekat table B2. Okay. Setakat ni faham tak hipotetika PAH ni? Okey ke tak? Okay. So ini adalah contoh dia bagi compound phenol 25 degree C 1 atm kepada vapor 300 degree C dan 3 atm. Okay, so macam ni kita nak buat. Okay, ni phenol. Okay, ni contoh dia nak convert daripada phenol 25 degree C 1 atm kepada vapor, phenol vapor 300 degree C 1 atm. Okay, ini dia punya contoh hipotetika PAH. Okay, untuk hipotetika PAH ni, apa yang salah kat sini? Sepatutnya dia tak ada nama phenol. Dia adalah nama compound. Chemical formula kat situ. So, chemical formula dia C6 H5OH. So, kat sini adalah C6 H5OH. Okay. So, dia kata kat sini, kita tengok table B1. Awak tengok table B1 dekat phenol. Okay, table B1 dekat phenol. Soalan dia kata, B1, suhu asal dia 25 degree C. Phenol 25 degree C, 1 atm. So, kita tengok dekat table B1. TM untuk phenol adalah 42.5 degree C. So, maksudnya bila suhu 25 degree C, phenol kita dalam keadaan solid. Sebab bila 42.5 degree C, baru dia berubah daripada solid pergi kepada liquid. Okay, dalam kes ni, change temperature, constant pressure and phase. Sebab apa? Sebab kita nak membenarkan proses phase change daripada 25 degree C kepada 42 degree C dan perubahan daripada solid pergi kepada liquid. Okay, yang kat sini faham tak? Okey ke tak? Korang okey ke tak ni? Okey. Faham. Sebab ni penting tak? Memang soalan memang akan keluar dan soalan semua calculation memang kena buat hipotetika PAH. So kalau you all tak boleh nak buat hipotetika PAH, so memang tak boleh nak bawa untuk energy balance for reactive and for non-reactive. Semua tak boleh. Kalau tak faham cara nak buat hipotetika PAH. Okey, untuk yang ni kita bawa tu pada table B1 dia kata TM. TM ni adalah perubahan daripada solid nak pergi kepada liquid. Dan TB adalah liquid nak pergi kepada vapor. So, ini dapat dekat table B1. Okay, kita bawa phenol solid-solid. Cuma kita ubah dia punya temperature. Pressure still lagi sama. Dan kita kena buat lagi kedua. Anak panah kedua. Sebab kita nak tukar phenol kepada liquid daripada solid pergi liquid pada suhu yang sama. Pressure yang sama.
Okay, lepas kita dah tukar phase, kita bawa dia kepada suhu yang membenarkan dia jadi vapor. 181.4 degree C. So kita bawa, kita increase temperature daripada 42.5 degree C to 181.4 degree C pada 1 atm. And then kita tukar phase change daripada liquid pergi kepada vapor. But temperature dengan pressure sama. So lepas tu baru kita pergi kepada vapor, suhu yang dia sepatutnya dia nak pada suhu 300 degree C 1 atm. And then baru kita pergi kepada pressure change. Okay. Setakat ni faham Okay. Untuk calculation, ini kalau soalan dia minta without showing the calculation ataupun without find the delta H ataupun without find the delta H kat sini. Ini adalah kita kena tunjuk hypothetical path. Hypothetical path sepatutnya kalau begini tak complete. Sebab apa? Sebab dia tak tunjuk macam mana nak kira at this one point. Okay, untuk point ni, delta H1, sebab dia labelkan dia sebagai delta H, cap, ini adalah spesifik entapi dekat delta H1 adalah perubahan temperature. Macam saya kata tadi, temperature, bila temperature change, okay, bila temperature change, kita ada delta H1 cap. Sebab kita tengok simbol dia bagi kat sini sama. In temperature change adalah integrate Cp dt. Okay, untuk ini kita akan refer pada table B2. Cp dt kena tahu. Bila kita integrate, kita kena ada satu initial dan juga final range untuk kita buat integration. So kat sini temperature dia adalah 25 degree C adalah condition state kepada 42.5 degree C. Dan nilai Cp kat sini adalah kita akan ambil daripada table B2. Ini saya tunjuk yang without calculation dulu . Okay, lepas tu next kita pergi kepada phase change. Okay, dekat phase change kat sini delta H2 cap, H cap tu adalah perubahan phase. So bila perubahan phase kita ambil dekat sini H apa? Nilai apa kat sini? Dekat table B1. So bila kita dah ambil TM, kita akan ambil anak panah nilai dekat situ adalah delta HM. Ini dapat dekat mana? Table B1. Sebab kita berlaku perubahan phase. Solid pergi pada liquid pada menggunakan delta HM. Okay, next dia kata perubahan temperature, constant pressure and phase. So ini adalah delta H3, H cap 3. So bila perubahan temperature, kena integrate Cp dt. Cp kita, constant kita ataupun inertia kita adalah 42.5 degree C kepada 181.4 degree C. Nilai Cp kita ambil dekat table B2. Okay, next dia adalah phase change daripada phenol liquid kepada phenol vapor. Okay, ini adalah delta H cap 4. Okay, bila dia ada perubahan phase liquid pada vapor, dekat table B1 kita akan refer pada HV cap. Ini dekat table B1. Okay. So ni dah selesai table B1, kita akan pergi kepada dah dapat nilai vapor, liquid pergi pada vapor, kita akan convert ataupun increase temperature daripada 181 kepada 300. So bila change temperature, delta H5, H cap 5, integrate Cp dt. So Cp dekat table B2, tapi dia punya nilai integrate dia akan jadi 181.4 degree C kepada 300 degree C. Okay, next adalah pressure change. Okay, untuk pressure change adalah H6 cap. Dia adalah, okay, untuk temperature change, dia ada dua case kat sini.
Untuk pressure change, kita akan guna equation V cap delta P. Mana nak dapat nilai V cap? V cap kita dapat dekat tabel daripada SG. Dekat tabel B1, dekat mana? Dekat SG. Sebab kita kena cari dulu density, sebab V cap sama dengan 1 over density. So, mana dapat nilai density daripada SG, baru kita boleh dapat density, baru kita boleh dapat V cap. Okey. Ataupun dalam kes kita bila P ATM less than 50 ATM, kita neglect. So, kita assume delta PV kat sini adalah sama dengan kosong. Sebab perubahan 1 ATM pergi kepada 3 ATM. So, ini kena state dalam kita punya calculation ataupun assumption. Kalau tak, kalau you tulis ni V cap, you kena cari delta P ni adalah 3 tolak 1. So, ini adalah V cap daripada 1 over density. So, kalau soalan tu tak beritahu apa-apa tapi pressure dia adalah less than 50 ATM, kita boleh neglect, kita boleh kata delta H6 kat sini equals to 0 because of pressure difference is less than 50. So, yang ni kena tulis. Kalau tak tulis, you kena pakai calculation ni. So, dia ada dua cara. Okay. Setakat ni faham? Setakat ni faham Kita tengok pada Faham. tengok kepada soalan. Okay. Okay, yang ni yang pertama. Sekejap sebelum saya terlupa. Okay, dan perubahan phenol daripada solid 25 degree C 1 ATM kepada phenol vapor 300 degree C 3 ATM adalah hasil tambah data HCAP 1, HCAP 2, HCAP 3, HCAP 4, HCAP 5 and HCAP 6. So, kita kena tambah semua ni untuk dapat satu nilai specific enthalpy change. Okay, next adalah example. Okay, glycerol. Cuba buat glycerol. Jadi kita tak kira lagi tau, kita buat hypothetical pas je dulu. Cuba buat glycerol. So glycerol, tengok table B1 apa dia punya chemical formula untuk glycerol. C3H8 O3. Solid 10 degree C 1 ATM. Nak ke C3H803 vapor gas 300 degree C 3 ATM. Okay, ini adalah delta H. Istilah delta H1. Okay, HCAP 1. So, apa mula-mula kita kena bawa? Kita tengok balik table B1. Okay, dekat table B1 awak, dia nak pergi kepada suhu berapa? Dia nak pergi kepada suhu berapa? Sebab kita nak tukar dulu solid pergi kepada liquid baru boleh pergi kepada gas. 1820 degree C 1 ATM. Okay, lepas tu kat sini kita label H1 cap 1A. Okay, so lepas tu dia pergi kepada suhu berapa? Baru dia boleh membenarkan phase change. So kat sini adalah C3 H803 solid pergi liquid 18.20 degree C 1 ATM. Okay, ini adalah delta H1B. Okay, lepas tu liquid, sebab kita nak gas, so liquid nak kena bawa pergi kepada condition untuk membenarkan phase change tu berlaku. Pergi kepada, tengok pada T boiling. T boiling dia berapa? 290.
Okay, 290. So 3 H803 liquid 290 degree C 1 atm. So baru dia membenarkan perubahan. Okay, ini adalah H1C. Kat sini delta H1D. Sorry. H1D. So ini adalah C3H803O3. Liquid pergi kepada gas 290 degree C 1 atm. So lepas tu dia nak 3, dia nak 300. So kita kena bawa lagi C3H8O3 gas 300 degree C 1 atm. Baru dia boleh pergi ke 3 atm. So ini adalah H1D delta H1E cap delta H1F cap. So ini dah complete ke belum? Belum. Kita ada lagi delta H1 adalah delta H1A tambah delta H1B tambah delta H1C tambah delta H1D tambah delta H1F. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 3, 1, A, B, C, D, E tambah tertinggal. 1E. Okay. So macam mana kita nak kira untuk satu-satu H1 ni? H1A, H1B, H1C. Okay, untuk sini H1A macam mana kita nak kira? Kita tengok apa yang berubah, temperature. So bila temperature yang berubah, yes, integrate CP dt. So CP kat sini adalah 10 kepada 18.2 degree C. So ini adalah solid kepada liquid. Kita akan tengok dekat dash M. Okay. So ini integrate sama dengan CP dt 18.2 degree C kepada 290 degree C. Liquid pergi kepada gas, kita akan refer kepada HV. Kat table B1. So ini temperature change sama CP dt 290 degree C kepada 300 degree C. So ini adalah H cap PV sama dengan V cap delta P. Okay, ini adalah rumus yang untuk kita kira nilai-nilai untuk kita dapatkan entapi daripada gliserol solid 10 degree C 1 atm kepada gliserol gas 300 degree C 3 atm. Jadi kita kena tambahlah. So biasanya soalan ni 7 markah untuk final. Dan untuk test pun lebih kuranglah 7 markah. So, untuk acetone pun sama. Cyclohexane pun sama. Zinc pun sama. Okey, cuba awak buat acetone. Dia akan dapat berapa apotheker puff kat situ. Tengok acetone, apa dia punya formula. Saya tunjuk satu lagi. C3H6O. Liquid negative 45 degree C 3 atm. Nak pergi kepada acetone C3H6O. Gas 90 degree C 3 atm. Okay, apa perkara pertama kita kena buat? Apa perkara pertama kita kena buat? Tengok balik table B1. Table B1 hanya boleh digunakan bila pressure sama dengan 1. Okay. Bila pressure dia sama dengan 1, baru kita boleh pakai table B1.
1 ATM. So, apa yang kita kena buat pertama sekali? Kita kena bawa turun C3H6O liquid negatif 45 degree C 1 ATM. Kita kena buat turun dulu pressure, baru kita boleh soft. Sampailah kita dapat gas 90 degree C 3 ATM. Walaupun adalah temperature dia sama, tapi kita kena buat turun juga. Sebab phase change hanya berlaku bila pada pressure 1 ATM, baru kita boleh guna table B1. Tapi kalau soalan tu dia terus bagi liquid dan dekat sini liquid hanya temperature je berubah, awak terus boleh guna integrate CPDT. Tapi in this case adalah vapor, phase yang tak sama. So kita kena buat turun dulu, baru kita boleh naikkan balik kepada suhu berapa. Kita tengok suhu acetone, berapa dia akan jadi vapor. Berapa suhu acetone yang dia akan jadi vapor? Negative 95. Ha? Negative 95. Negative 5 tu TM. TM melting cair solid kepada liquid. Oh, okay. Berapa? Berapa? 56. Ah? 56. 56. So liquid 56 degree C 1 ATM. Barulah dia boleh change phase C3H6O liquid pergi pada vapor 56 degree C 1 ATM. So next, vapor dah ada vapor, kita naikkan temperature C3H6O vapor 90 degree C 1 ATM, baru dia akan pergi kepada pressure. So jangan lupa anak panah dan notation. Okey, kat sini kita letak H1, kat sini jadi delta H2. Kat sini dah jadi delta H2A. So ini delta H2B. Ini ada delta H2C, delta H2D, delta H2E. Okay, ini hypothetical path kita. Dah complete ke belum? Belum. Sebab kita kena lagi satu delta H2 equals to delta H2A cap delta H cap 2B tambah delta H cap 2C tambah delta H cap 2D tambah delta H cap 2E. Okay. Dah complete ke belum? Belum. Sebab dia ada tambah lagi satu kat sini. Kat sini adalah phase change adalah V cap delta P. Ini adalah integrate CPDT negatif 45 degree C kepada 56 degree C. Ini phase change kita akan tengok dekat H V sebab dia adalah vapor. So ini adalah integrate CPDT. CPDT kita 56 kepada 90 degree C. So kat sini adalah ATM V cap delta P. Okay. Setakat ni, okay. Okay ke tak? Okay kan? Okay kan? Okay. So lagi dua ni awak try buat sendiri. Lebih kurang step dia lebih kurang sama aja. Okay, next we move to sensible heat dengan latent heat. Okay, sensible heat adalah heat require transfer daripada
lower temperature ataupun higher temperature without change in pressure. Tapi latent heat dia adalah pressure phase change. Perubahan entalpi dekat bila perubahan phase. So dalam kes kita, okay, sensible heat saya labelkan dia sebagai SH, latent heat sebagai LH. Kita tengok balik example kita. Pen warna hijau. Okay, antara untuk phenol, untuk glycerol ni, yang mana satu adalah sensible heat? Sensible heat dia kata increase temperature without phase change. Okay, dalam kes kita yang mana satu adalah sensible heat untuk glycerol. Sebutkan dia punya ni. H1A. H1A adalah sensible heat. Lagi? H1C. H1C. H1E. H1E. Okay. Untuk acetone, ada dua sahaja. H2A dan juga 2D. 2B dan 2A tak ada sebab dia adalah phase change. Dia sensible heat, temperature change sahaja. So yang mana dia integrate dia adalah sensible heat. Tapi untuk latent heat dia adalah phase change. So untuk phase change kat sini, ini adalah latent heat. Ini adalah latent heat. Dan untuk sini, inilah latent heat dia ada satu je. Okay. Specific gravity dah dekat table B1. Specific volume VCAP. Untuk kita kira, okay, CP adalah C adalah C vapor, CV ataupun CP adalah CV tambah dengan R for the ideal gas. Okay, antara different ataupun segitiga ni ataupun yang banyak kita jumpa, delta H cap lah, delta ni, EK and everything adalah final tolak dengan temperature. Okay, yang ni phase change dah settle. HV cap pun saya dah explain kalau pressure, tapi kalau less P kita less than 50 atm, delta H kat sini untuk V sama dengan kosong. Okay, so temperature change kita akan tengok dekat CP dekat table B2. Okay, ini adalah table B2. So kita tengok balik acetone. Kita ada case kita kat sini acetone liquid. Okay, kalau dekat sini dekat table untuk ni CP DT kita nak pakai yang mana? Okay, untuk tahu ataupun untuk pilih yang mana satu kita akan pakai, kita tengok sini ya. Acetone formula. Okay, molecular weight, state liquid ataupun gas. Okay, dalam kes kita dia ada dua case, dia ada dua CP, iaitu ini dalam kes liquid, ini dalam keadaan gas, vapor. So kita kena pakai dua-dua. Okay, saya ambil contoh kat sini CP. Okay, kita ada dua. Ini adalah untuk kes 2D 2D delta H cap 2D. Ini 2B. Ini untuk kes delta H cap 2D. Dia berbeza. Dan form 1 dengan form 2 untuk kita pakai equation kat sini. Kalau ada soalan yang awak jumpa dia pakai form 2, awak kena pakai form 2 yang macam ni. Ini form 1. Kita tengok contoh kat sini. Okay, ni CPDT sama macam tadi. Okay. Sekejap saya nak tunjuk ni satu. Dia tunjuk tak calculation? Okay, ada kat bawah. Okay, kalau compound tersebut. Okay, ni sebelum tu. Okay, kat sini dekat table B1, B2 ni, dia kata A darab 10 kuasa 3. So, kalau dia akan jadi A, akan jadi, ini nilai A darab 10 kuasa 3. Kalau A akan jadi 1, 2, 3 darab 10 kuasa negatif 3.
Sebab kita nak A sahaja, kita tak nak A 10 kuasa 3. So kita nak A sahaja, kita nak B, kita nak B. Tapi kat sini adalah nilai dia B darab 10 kuasa 5. So B akan jadi 18.6 darab 10 kuasa negatif 5. So jangan tertipu atau terkeliru dengan notation dekat sini dengan kat sini. Ini kena ingat balik, tengok balik. Dan kena tengok unit range. Suhu berapa baru kita boleh pakai equation ni. Sebab nanti awak akan jumpa liquid. Okey, ini liquid pada Kelvin dengan degree C. So kalau Kelvin dia akan nilai lain, degree C dia pakai equation lain. Ada satu contoh kalau awak tengok untuk compound table B2. Etanol. Untuk table B2 etanol, dia ada liquid juga. Guna equation 1 form 1 juga. Tapi suhu pun sama degree C, tapi temperature dia berbeza 0 dan juga 100. So dia ada dua condition kat situ. Bila dia kosong, kita akan pakai equation yang atas tu lah, nilai 103.1. Tapi bila suhu etanol tu 100, kita akan pakai 158.8. Tu kena tengok, kena fahamkan table B2. Dan kalau compound yang kita cari ni tak ada dalam table B2 tapi kita ada chemical formula, kita boleh cari CP tu dengan menggunakan table B10. Cope's rule. So kita tengok elemen yang kita ada dalam keadaan solid dengan liquid, tapi dia tak ada untuk gas. Gas tak ada. Hanya solid dengan liquid je boleh pakai table B10. Okay, saya contoh dia kat sini, awak tak ada, CO2 tak ada. So kita boleh cari CP CO2 dekat table B2 tak ada. So kita boleh cari CP CO2 dekat table B10 dengan cara tengok dekat table B10 C kalau sama ada dia solid atau liquid. Let's say lah dia liquid. Tak ada dekat table B2, kita cari liquid dekat table B10. So dia adalah C carbon 1, 12, oksigen tambah 2, liquid juga 25. So kat sini akan jadi 750, 72. So nilai CP dia adalah 72 joule per mol. Joule per mol degree C. Joule per mol, gram atom ni sama dengan mol. Okay, so kalau dia ada mix, kita campurlah summation of CP mix tu, kita campurlah nilai CP yang ada. Okay, so ini adalah spesifik enthalpy ataupun H-cap kalau dia untuk spesifik gas. Kalau tak, kalau ikut secara kiranya awak kena buat CPDT, kena guna table itu. Tapi dia dah mudahkan kita, dia dah bagi temperature, certain temperature, nama compound hanya 7 compound ni sahaja, kita boleh terus ambil nilai dekat table B8 dan juga B9. So kalau katakanlah dia bagi kat sini suhu 50 untuk air. So terus buat interpolation kat sini, dapat terus nilai dia punya H-cap dia berapa. Dalam keadaan gas lah. Kalau dia gas, kita boleh terus guna. Tapi kalau dekat keadaan liquid ataupun pressure, still kena pakai table B2. Okay, ini contoh. Dia kata, calculate the heat required to raise 200 kg of nitrous oxide daripada 20 degree C kepada 150 degree C at constant volume. So, maksudnya suhu dia volume vessel tu tak berubah. Dia bagi kat sini, dia bagi equation. CV sama dengan 0.855 tambah 9.42 darab 10 kuasa negatif 4T. Okay, so kita tahu delta U, nak tahu enthalpy sebab ini adalah closed system. Sebab pressure no constant volume. So ini adalah closed system. That's why kita akan pakai delta U. So delta U, perubahan temperature adalah CP dt, temperature daripada 20 degree C kepada 150 degree C. Okay, ni. Ini adalah integrate CP dt. So CP dia dah bagi, CP sama dengan CV. Dia dah bagi CP, kita boleh terus dapat dt. Masukkan dt. Okay, yang ni. Okay, yang ni saya memang nak tekankan sikit.
ramai kawan-kawan awak, senior-senior awak ni salah. Okay, bila awak buat integrate, let's say kat sini 0.855 darab 9.42 darab 10 negatif 4 T. Maknanya ini adalah nilai CV. So equation dia adalah integrate CV dt. So ini integrate CV ni adalah CV ni dt. Okay, kalau buat macam ni salah. Dia sepatutnya integrate 0.855 darab tambah 9.42 darab 10 negatif 4 T dt. Sebab apa? Sebab integrate, kita akan bawa T ni masuk dalam semua yang ada simbol-simbol ni. Tapi kalau buat macam ni, awak hanya bawa dt kepada ini saja. So bila awak integrate ni, ini akan jadi kosong. Kan beza Sekejap Di max tau. Sekejap Kenapa saya kata salah? Saya tunjuk dua-dua. Integrate 0.855 tambah 9.42 darab 10 negatif 4T dt. Integrate 0.855 tambah 9.42 darab 10 negatif 4T dt. Sorry, tak nampak pula dt. Okay, kalau awak buat macam ni, bila awak integrate, dia akan jadi kosong tambah 9.42 darab 10 negatif 4T square over 2. Jadi kat saya A, B. So akan jadi B kat sini. Okay, ini kalau awak integrate akan dapat 0.855 T tambah 9.42 darab 10 negatif 4 T square over 2. Ini akan jadi B. Kat sini akan jadi A. Okay, nampak beza dia salah. Sebab nilai dia takkan dapat nilai yang sama. Awak takkan dapat nilai yang sama. Sebab tu ini cara yang betul, ini cara yang salah. Make sure jangan tinggal kurungan ni. Lepas tu kita integrate macam biasa. Okey, untuk integration ni, untuk soalan ni, awak tak perlu tunjuk satu-satu. Sekarang tak perlu tunjuk satu. Dulu, memang kena tunjuk satu-satu. Maksudnya kat nilai kat sini, awak kena dapat satu nilai, tambah dapat satu nilai. Tapi sekarang, tak payah. Awak terus tekan kalkulator, terus dapat nilai dia. Okey, cuba awak tekan kalkulator, dapat tak nilai ni? 121. Make sure tahu cara tekan kalkulator. Kita boleh terus integrate daripada kalkulator, terus dapat nilai. Tekan kalkulator, buat integration pakai kalkulator, boleh terus dapat nilai. Sepatutnya terus dapat nilai. Dan memang boleh pun dapat nilai. Cuba tekan kalkulator, dapat tak? Cuba dapat tak nilai dia bila tekan kalkulator? Dapat? Dapat. So, siapa yang tak tahu boleh tanya siapa yang dapat. Tapi make sure awak tahu. Sebab apa? Sebab dia akan menjimatkan masa untuk awak kira bila awak masuk dalam final exam. So, bila final exam semua dah berdebar-debar. Dah kalut, gabra lagi, campur lagi termenung-termenung. Nanti akan menyebabkan masa tak cukup. Okay, next kita terus masuk dalam dia punya energy balance untuk closed system. Q adalah delta U. So, U adalah M delta U. So, kat sini, kalau untuk closed system, kita guna mass. Untuk open system, kita akan guna mol lah, mol dot. Sebab dia kilojoule per kilomol. Okay, terus kita dapat nilai. Okay, ini adalah example 832. Dia dah bagi kita assume nilai
ideal gas, dia bagi nitrogen, dia bagi 100 mol per minute, heated from 20 degree C kepada 100 degree C. Lepas tu dia kata kat sini nitrogen contain 5 liter. Lepas tu initial pressure 3 bar dan cool down daripada 90 kepada 30. Kita tengok dia punya example. Okay, dekat table B2, dekat appendix B. Okay, dekat table B2. Dekat appendix B ni ada banyak compound. Okay. Kita boleh guna table B2. Okay, the heat capacity. Okay, dekat pressure 1 atm dia bagi CP 0.02. Ini adalah A yang darab dengan 10 kuasa 3 tadi tu. Tapi dalam equation kita dia nak A tambah B T tambah C T square. C T pula. C T tambah D T cube. Ini equation dia. CP. Okay. So untuk case ni A kita convert daripada dekat table tu dia adalah 10 kuasa 3. So kita convert kepada 10 kuasa negatif 3. That's why ini kuasa 5 jadi negatif 5. Kuasa 8 jadi negatif 8. Kuasa 12 jadi negatif 12. So kita bawa dia. Ini dalam form dia. Lepas tu ini adalah equation dia. Sebab bila pressure sama, temperature je berubah, kita akan integrate daripada 20 kepada 100 degree C. CP pada certain temperature pada guna DT. So ini pun sama, ini selepas dia integrate. Dan dia tertinggal satu kat sini adalah step dia 20 degree C, 100 degree C. Okay, 0.029 tambah 0.2199 darab 10 negatif 5T tambah 0.5723 darab 10 negatif 8T square tolak 2.871 darab 10 negatif 12T kuasa 3 DT. So ini satu step dia tertinggal sebelum dia terus keluar bentuk ni. Okay. Ini step pertama, step kedua, step ketiga. Lepas tu dia substitute, replace dengan T tu dengan 100 dengan 20 degree C. Masuk nilai terus dapat nilai untuk H cap. Lepas tu Q dot, sebab ini adalah open system, Q dot adalah delta H, N dot dia dah bagi mol, terus darab dengan H cap yang kita kira, perubahan entalpi yang kita kira, spesifik entalpi yang kita kira, terus dapat nilai energi dia berapa. Okay. Let's say lah awak tertinggal benda ni, katakanlah markah, biasanya kat sini markah dia adalah 3. Ini adalah 1 markah. So jawapan ni adalah 1 markah. Dan jalan kerja ni sama ada ini 1 markah ataupun ini tak ada markah. Sebab apa? Sebab kita nak tahu student tu pandai tak daripada table dia masukkan dalam calculation, dalam equation dan dia buat integration. So maksud kalau jawapan ni betul, maksudnya kat sini lah. Biasanya kat sini mungkin sini 1 ataupun sini setengah. Sini 1 mungkin sini setengah markah. Maksudnya substitute ataupun integrate nilai. So ini memang penting. So kalau awak salah jawapan tapi ni betul, mungkin ada markah kesian. Sebab mungkin daripada kita boleh assume tekan calculator, salah tekan calculator. Sebab benda ni, bila you ada equation ni, you boleh terus masuk calculator, boleh terus buat formula, boleh terus dapat nilai. So bila nilai kat sini tak sama dengan yang sepatutnya, kita boleh assume ini betul dan ini you salah tekan calculator. So mungkin you boleh dapat, kita boleh dapat setengah. Daripada 1 you boleh dapat setengah. So ini still lagi markah penuh. Okay, tengok pada B. Dia nak habis dah slide. Okay. Tengok pada B. Okay, B dia bagi sama juga, dia bagi kita nak tahu berapa mol. Dia nak tahu berapa mol, dia kata kita guna ideal gas. Okay, sama nilai ni. Actually nilai ni kita boleh guna table B. B berapa ni? B ni.
Kita boleh terus guna nilai ni. Pada suhu 25 degree C. Tapi kat sini dia 20. So kena buatlah 25 pergi ke 20. Banyak step lah untuk kata boleh pakai table ataupun nak boleh terus buat CPDT. Okay, untuk yang kedua dia kata evaluate delta U, internal energy. Kita kena tahu berapa mol. Okay, CP dah tahu. CP kalau untuk ideal gas kena tambah gas constant. Mana nak dapat nilai gas constant daripada appendix. So yang ni memang akan diberi. Okay, bila CV dapat daripada mana? Daripada table B1. Okay, lepas tu kita substitute. Kita masukkan dalam equation integrate. Okay, ni pun sama. Tertinggal satu step. Satu step macam tadi. Tinggal satu step. Integrate CP DT. Replace CP ni dalam ni. CP dengan CV. Masukkan nilai, tekan kalkulator akan dapat nilai ni. Lepas tu kita nak tahu mol. Mol yang ni kita tahu PV sama dengan nRT. Ni zaman-zaman sekolah menengah lagi kita dah guna equation ni. So dapatkan N, kita bawa dia PV equals to RT. P pressure kita ada, V volume kita ada, R kita dapat daripada reference T temperature yang kita ada. So kita boleh dapatlah berapa mol dia. Untuk kita kira dia punya energy. Ini tak susah pun. Mula-mula ni tak susah. Okey, ni contoh. Contoh, dia guna dua-dua equation. B2 dan juga B8. 15 kilomol per minute of air dicoolkan daripada 430 degree C, 200 degree C. Dia suruh cari heat removal. So, dia tahu berapa nilai Q bila kita guna dua-dua method. Heat capacity yang guna table B2 dan juga B8. Okay, the hard way, dia kata hard way ada guna table B2 lah sebab kita kena integrate. Okay, ini yang saya kata penting ni. Jadi memang penting. Lepas tu baru tekan calculator, baru dapat nilai. Tapi bila boleh pakai juga table B8, okay, bila pakai table B8, terus je dapat nilai dekat table B8. Ini dekat table B8, boleh terus je baca nilai dia berapa, 100 degree C, B8 or B9. Okay, B8. B9 untuk BTU. So, B8 lah. B8, kita baca dekat table B8. Okay, lepas tu dapatkan nilai, boleh terus tolak outlet dengan inlet. So, kita akan dapat nilai yang lebih kurang sama. Okay, lepas tu baru kita kira Q. So, ini adalah conversion factor. Ini dah bagi. So, ini dapat daripada H cap. Ini conversion factor, ini conversion factor. So, ini adalah mol. Mol dah bagi dekat soalan. Dia dah bagi 15 K mol per minit. Dia dah bagi dekat soalan. Okay. Another example, 8.34. Dia kata calculate the heat required Q to bring 150 mol per hour. Okay. Ini mixing. Ada 60% C2H6. Dan juga 40% C3H8 daripada 0 degree C to 400 degree C. Okay, perkara pertama, dia nak kena suruh cari, dia suruh kita cari CP mixture. Baru kita boleh integrate kepada CP mixture DT. So, mula-mula kena cari CP dulu, lepas tu baru kita integrate CP mixture. Okay, macam mana kita nak kira CP mixture? Nak kira CP mixture tadi ada contoh nota kat sini. Okay, untuk kira CP mixture, dia bagi tahu tadi 60%. So ini 60% C3H8 tambah dengan 40% C2H6. Sorry, ni C2H6. Ni C2H6. C3H8. Tambah
Kumpulkan A, ini A, ikan jadi B, ini jadi C, ini jadi D. DT kuasa 3, CT square, BT, tambah. Baru kita boleh integrate macam biasa. Lepas tu Q sama lah. Q akan darab dengan N dot mol. Sebab kita nak hapuskan mol untuk dapatkan energi. Energi adalah kilojoule ataupun watt. Ataupun joule per second. Dalam kes ni dia bagi joule per hour. So dia tak convert lah. Sebab tak ada pun soalan dia minta unit energi ni berapa. Kalau soalan tu dia minta unit kilojoule per second. So jawapan akhir kat sini kena convert lagi kepada per second. Kilojoule per second. Okay. Ini try yourself. Ini yang cuba buat. Dah habis dah untuk hari ni. Okay, cuba buat ni. Kita buat A dulu. Ini A. Ini B. Cuba buat A dulu.